Nama saya Sun Miao, nombor matrik 207455. Nama saya Yen Jie Hui dan nombor matrik saya ialah 205299. Saya Nur Syafinas binti Muhammad Yasin dan nombor matrik saya 207543. Hai, nama saya Wan Nur Fatin Fazliana binti Wan Harun. Nombor matrik saya 206171. Nama saya Lim Chu Ping dan nombor matrik saya adalah 206331. Selamat sejahtera, nama saya Leong Iki dan nombor matrik saya 206233. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Makanan tradisional sangat popular dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan adat. Tahukah anda terdapat pelbagai makanan tradisional yang terdapat di Malaysia? Dalam video pembentangan ini, kami akan menerangkan dengan lebih lanjut makanan tradisional seperti roti canai, sate, kuih bulan, kuih bakul, maruku dan nasi lemak. Saya akan memperkenalkan kuih bulan yang merupakan sejenis kuih tradisional Cina. Terdapat pelbagai jenis kuih bulan, antaranya ialah kuih bulan bakar, kuih bulan snowskin dan kuih bulan agar-agar. Kuih bulan tradisional diperbuat daripada adunan manis yang berinti kacang merah atau adunan biji teratai atau kuning telur masin. Kuih bulan dimakan bersama keluarga semasa perayaan kuih bulan atau perayaan pertengahan musim luru yang disambut pada hari ke-15 bulan Ogos menurut kalender Cina. Perayaan ini merupakan salah satu perayaan Cina yang paling penting dan kuih bulan dianggap sebagai satu makanan istimewa pada perayaan ini. Kuih bulan biasanya berbentuk bulat kerana pada hari tersebut bulan penuh akan muncul di langit dan bulan penuh juga melambangkan keluarga yang lengkap dan bersatu. Kuih paku atau dikenali sebagai niangkau merupakan makanan tradisional kaum Cina. Kebanyakan kaum Cina membuat kuih paku sendiri kerana prosesnya tidak rumit. Sekarang, saya akan menerangkan proses membuat kuih paku. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kuih paku ialah tepung beras pulut, gula, air dan daun pisang. Pertama, masukkan tepung beras pulut bersama air ke dalam mangkuk secara perlahan-lahan. Kedua, masukkan gula dan lamas sehingga gula bercair bersama adunan lebih kurang 30 minit. Ketiga, kukuskan daun pisang dengan air untuk melembutkan daunnya. Setelah daun siap dikukus, potong daun hujungnya dan potong daun kepada 2 helai. Selepas itu, lapiskan 3 hingga 4 helai daun pisang dan potong sebahagian di atasnya dengan jarak lebih kurang 5 inci. Berikutnya, lapiskan daun pisang ke dalam mangkuk asam plastik atau besi berbentuk bulat. Kemudian, tuangkan adunan yang telah sepati ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Akhirnya, kukuskan kuih paku selama 1 jam atau lebih sehingga kuih paku menjadi lembut. 1 hour later. Keluarkan kuih paku dan sejukkannya setelah siap. Biasanya, kaum Cina akan membuat kuih paku ketika sambutan Tahun Baru Cina demi tujuan sembahyang dan makan. Memakan kuih paku dipercayai membawa tuah kerana namanya niangkau, di mana kau bermaksud kuih berbunyi sama seperti perkataan tinggi dalam bahasa Mandarin. Kau melambangkan setahun lagi kehidupan, setingkat lagi kemajuan.
Nasi lemak merupakan makanan tradisional Melayu yang berasal dari semenanjung Malaysia sejak zaman berzaman. Sehingga kini, nasi lemak begitu popular dan dijadikan makanan ruji tanpa mengira pagi, petang ataupun malam. Nama nasi lemak mendapat gelaran daripada penggunaan santan untuk memasak nasi. Santan khususnya merupakan bahan masakan yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional. Oleh itu, nasi lemak dikaitkan dengan penggunaan santan dalam nasi yang membuatkan rasa nasi itu berlemak. Nasi lemak biasanya dihidangkan dengan telur, timun, ikan bilis goreng, kacang goreng dan sambal. Asal-usul nasi lemak adalah berasal dari tanah semenanjung Malaysia. Nasi lemak juga menjadi makanan popular di semenanjung Melayu dan pantai timur Sumatera. Sementara di Jakarta, hidangan yang sama dengan nasi lemak dikenali sebagai nama nasi uduk. Sedangkan di Jawa Tengah dengan nama nasi liwet. Di Aceh, hidangan yang mirip nasi lemak disebut nasi gurih. Di zaman dulu kala, nasi lemak dibuat hanya berasaskan beras yang dicampur dengan santan lalu dikukus. Lauk pauk pula terdiri daripada timun dan sayuran kangkung, kacang tanah dan sambal tumis ikan bilis serta telur yang direbus. Namun, kerana perubahan zaman dan pendedahan orang kita kepada elemen makanan luar khusus dari China, India dan Barat, maka kini kita boleh lihat nasi lemak dihidangkan sekali bersama pelbagai macam juadah, lauk pauk seperti isi ketam, tiram, sotong, ayam, daging dan kerang. Hal ini telah membuatkan nasi lemak diterima umum dan menjadi punca pendapatan kepada peniaga. Saya akan menerangkan makanan tradisional di Malaysia yang seterusnya iaitu sate. Di Malaysia, sate dipercayai diperkenalkan oleh Tuan Haji Tasmin bin Sakiban di Pusat Bandar Kajang sekitar tahun 1900. Beliau menjual sate dari rumah ke rumah dan di sepanjang jalan. Sate merupakan potongan daging yang diperap dengan perapan herba-herba, halia, lengkuas, serai, kunyit, garam dan gula. Kemudian, daging yang diperap itu dicucuk dengan lidi dan dibakar atas dapur arang. Biasanya sate dihidang dengan kuah kacang dan juga hirisan bawang serta timun. Sate ini akan menjadi lebih sedap dengan hadirnya kuah kacang yang pekat dan lemak. Kuah kacang ini disediakan menggunakan bahan seperti kacang yang ditumbuk lumat dan digaul serta dimasak dengan pelbagai herba. Sate ini juga enak dimakan bersama nasi impit yang boleh dijadikan sebagai pengganti nasi. Sate juga sering dijadikan hidangan ringan pada waktu malam dan sangat popular sebagai salah satu hidangan menjelang sambutan perayaan. Sate ini sering menjadi menu penting dalam sambutan perayaan pelbagai kaum. Dan kita boleh menggerakkan sesuatu kaum atau bangsa menjadi semakin dekat antara satu sama lain. Terdapat pelbagai jenis sate di Malaysia iaitu sate daging, sate ayam, sate perut, sate arnab, sate ikan, sate kambing dan pelbagai jenis daging lagi. Sate dihadirkan dalam pelbagai jenis daging kerana di Malaysia kita mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Sebagai contohnya, kaum India tidak memakan daging lembu kerana mengikut tradisi budaya dan kepercayaan tradisional kaum mereka. Oleh hal yang demikian, sate mempunyai pelbagai jenis daging bagi memudahkan masyarakat untuk membuat pilihan supaya bersesuaian dengan selera, adat dan kepercayaan sesuatu kaum. Sate merupakan makanan kegemaran hampir seluruh rakyat Malaysia dan boleh didapati dengan mudah di pasar malam, gerai tepi jalan dan restoran.
ambil satu bola tepung dan ratakannya. Selepas itu, mula melebar tepung itu menjadi bulatan yang lebih besar. Tarik tepung perlahan-lahan dan tebalkan sampai penuh setulang. Lipat 4 arah dan roti canai sedia digoreng. Goreng tanpa minyak hingga berubah warna kecoklatan. Akhirnya, roti canai sudah disiapkan. Roti canai merupakan makanan tradisional kaum India di Malaysia. Nama roti canai berasal dari kawasan Chennai di India dan ia juga dikenali sebagai roti prata. Roti canai merupakan sejenis roti nipis yang dibuat daripada tepung. Biasanya, roti canai dijual di restoran mamak dan ia juga dimakan sebagai makanan pagi, tengah hari dan malam. Roti canai amat sedap kerana ia boleh juga dihidangkan dengan papuk atau kari dengan sambal ikan bilis. Kini, roti canai amat disukai bukan sahaja kaum India tetapi juga sebilangan besar rakyat Malaysia. Makanan tradisional dapat mewujudkan perasaan cinta akan negara. Saya hendak berkongsi salah satu makanan tradisional daripada kaum India iaitu muluku. Muluku adalah kegemaran semua bangsa di Malaysia, tak kiralah orang Melayu, Cina atau India. Semua orang memang suka makan muluku walaupun muluku ini adalah satu makanan yang khas. Tetapi ia sangat popular dalam masyarakat terkini. Terdapat beberapa jenis muluku yang terkenal pada masa kini ialah muluku asli, muluku mixture, muluku leban, muluku pakunda, ombodi, muluku lagi dan sebagainya. Sekarang saya hendak kongsikan sedikit maklumat tentang proses pemasakan muluku. Muluku lazimnya dibuat daripada tepung pulut atau tepung beras sebelum diproses menjadi dough. Kita boleh menggunakan tangan ataupun dengan acuan menjadikan dough seperti bentuk berbusa. Pusaran dough yang berhasil kemudiannya digoreng celup di dalam minyak goreng. Akhirnya muluku asli siap dan sedia untuk dinikmati. Rakyat Malaysia boleh buat makanan ini di rumah atau boleh beli di kedai makanan, kedai luncit dan pusat beli berat. Pada zaman maju ini, kita juga boleh beli secara atas talian mengikut cita rasa kita. Pada hari Deepawali, muluku ini mesti dan wajib ada di setiap rumah India sebagai makanan yang melayak tetamu apabila tetamu datang ke rumah mereka. Saya rasa orang Melayu juga suka muluku dan muluku ini boleh jadi kuih raya untuk Ramadan. Untuk mengelakkan hubungan kaum antara satu sama lain, saya berasa orang India boleh ajak kawannya dari kaum Melayu dan Cina untuk membuat muluku bersama-sama. Ini adalah saya rasa kenapa makanan tradisional dapat menunjukkan cinta akan negara. Terima kasih. Makanan tradisional negara kita dapat menunjukkan semangat cinta akan negara dan hal ini dapat dibuktikan oleh makanan tradisional berbagai kaum yang terkenal dan sentiasa dinikmati oleh rakyat negara kita. Sebagai contoh, nasi lemak telah menjadi makanan kebangsaan yang bukan sahaja disukai oleh rakyat negara kita tetapi juga pelancong asing. Manakala sate merupakan makanan yang sering menjadi menu sewaktu masyarakat meraihkan perayaan, tidak kira kaum Melayu, Cina dan India. Hubungan antara kaum dapat dieratkan secara tidak langsung apabila menikmati makanan tersebut. Selain itu, kuih bulan dan kuih baku dapat menunjukkan perpaduan dan keamanan negara kita kerana kedua-dua makanan ini memberi peluang kepada kaum lain untuk memahami adab kebudayaan Cina. Persefahaman dan penghormatan antara kaum dapat mengurangkan perselisihan dan memupuk perasaan cinta akan negara. Akhir sekali, makanan tradisional kaum India iaitu muluku dan roti canai telah mengambil tempat di hati masyarakat negara kita. Kaum India yang sudi mengajak kawan-kawan mereka membuat muluku bersama-sama dan berkongsi cara membuat roti canai kepada kaum lain. Tindakan ini telah menunjukkan hubungan yang baik antara pelbagai kaum dengan memupukkan semangat cinta akan negara. Secara keseluruhan, Malaysia mempunyai pelbagai makanan tradisi yang menarik seperti sate, nasi lemak, maruku, kuih bulan, kuih bakul dan roti canai. Dapat dirumuskan bahawa makanan tradisional dapat mewujudkan semangat cinta ke negara kerana dengan adanya pelbagai makanan daripada setiap kaum, perpaduan antara berlainan kaum akan menjadi semakin erat dan membuatkan negara kita menjadi aman dan sejahtera.
Masyarakat dapat mengenali dengan lebih mendalam makanan tradisional terutamanya yang terdiri daripada 3 kaum terbesar di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Ini melambangkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang unik serta berpotensi menjadi sebuah negara yang akan dipandang tinggi oleh negara maju yang lain.